Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi pada minggu ini dan minggu ni adalah giliran ustazah lagi untuk mengajar anak murid ustazah ni. Okey, ustazah mohon maaf sekiranya ustazah terus go through daripada buku teks sebab apa ustazah rasa di dalam buku teks ni pun dah terkandung apa yang kita nak belajar pada hari ini dan ustazah rasa daripada sini kita boleh belajar sesuatu yang menjadi satu peristiwa penting dalam kita sebagai umat Islam untuk tahu. Okey. So, macam untuk minggu ni, Ustazah akan sambung. Minggu lepas Ustazah dah terangkan sedikit pengenalan tentang apa rancangan kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita akan pergi lebih mendalam lagi apakah peristiwa yang berlaku dalam rancangan Quraisy ni untuk membunuh Rasulullah SAW. Okey. Jadi kita tengok pada muka surat 29 seperti yang minggu lepas Ustazah dah pun berkongsi dengan murid-murid semua yang mana kafir Quraisy ni, kafir Quraisy telah bermesyuarat di Darun Nadwa untuk membunuh Rasulullah. Nampak? Apabila orang Quraisy mendapat tahu orang Islam mendapat kekuatan dan pertolongan dari penduduk Madinah, mereka mengadakan satu persidangan di Darun Nadwa. Okey, dalam mesyuarat tersebut, baginda mengutuskan untuk Dalam mesyuarat tersebut, mereka memutuskan, nampak? Mereka memutuskan untuk siapa? Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencadangkan untuk melantik seorang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah untuk mengepung rumah Nabi dan membunuh baginda secara serentak. Okey, kenapa orang Quraisy ni telah merancang untuk melantik pemuda-pemuda gagah daripada setiap kabilah ni? Sebab mereka nak membunuh Rasulullah ni secara serentak. Bila mereka melakukan perkara tersebut, jadi keluarga Bani Hashim ni ataupun keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menuntut bela di atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia tak tahu siapa yang bunuh kan. Jadi mereka tidak boleh menuntut bela. Jadi, jangan risau sebab apa? Kita akan tengok seterusnya. Pada muka surat seterusnya, hari ini kita akan tengok apa dia yang berlaku. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ancaman bunuh. Okey, kita tengok apa yang berlaku semasa Rasulullah telah mendapat ancaman bunuh ni. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kejap. Saya silap. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rancangan jahat musyrikin yang menyuruh baginda segera berhijrah. Nampak? Allah sangat sayang kepada kekasihnya kan? Allah telah perintahkan Jibril untuk pergi bertemu dengan baginda SAW untuk menyampaikan wahyu daripada Allah supaya menyuruh baginda SAW berhijrah, pindah keluar daripada kawasan tersebut. Jadi, apa yang berlaku ialah seterusnya kita tengok kat sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Saidina Ali bin Abi Talib untuk menggantikan tempat tidur baginda. Ketika Saidina Ali menggantikan tempat tidur baginda, seramai 12 orang pemuda berbagai kabilah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengintip pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di celah dinding. Mereka menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada di tempat tidurnya. Nampak? Rasulullah telah pun meminta Saidina Ali untuk mengganti tempat tidurnya. Saidina Ali pun gantikan tempat tidur baginda. Lepas tu, dalam masa yang sama, Rasulullah telah pun berpindah. Dia nak keluar daripada, baginda nak keluar daripada rumah tersebut. Okey, baginda pun minta Saidina Ali untuk menggantikan tempat baginda. Lepas tu, terdapat 12 orang kabilah pemuda ni. Terdapat 12 orang pemuda yang gagah-gagah ni. Tough tu kan. Okey, daripada berbagai kabilah. Mereka telah mengepung rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengintip di celah-celah dinding nak tengok apa yang Rasulullah sedang melakukan. Okey. Dan mereka menyangka bahawa Rasulullah masih lagi di tempat tidurnya. Padahal tempat tidur tersebut telah pun digantikan oleh Saidina Ali. Okey. Jadi seterusnya, tengok kat sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah baginda ketika musuh sedang mengepung dari segenap penjuru dan bersiap sedia untuk membunuh baginda.
Allah Subhanahu Taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dalam masa yang sama, nampak Rasulullah telah meninggalkan rumah tersebut. Ketika musuh sedang mengepung rumah baginda tu, baginda telah meninggalkan rumah tersebut. Dan masa tu Saidina Ali telah pun berada di tempat tidur baginda. Okey. Seterusnya kita tengok peristiwa dia. Okey, dalam firman Allah Subhanahu Taala yang mana daripada surah Yasin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Yang mana daripada surah Yasin ayat 9, maksud dia, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Okey. Apa yang berlaku dalam firman Allah ni? Kejap lagi Saza kongsikan. Okey. Kita tengok dulu yang bawah ni. Okey, yang mana? Kafir Quraisy ni. Okey, kita tengok. Kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seramai 12 orang pemuda musyrikin. Ingat berapa orang? 12 orang pemuda musyrikin Quraisy yang gagah berani telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Masa tu malam sebab waktu tu sunyi. Mereka bersedia menyerang dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda keluar dari rumah. Okey, kita tengok kat situ kan. Okey. Kejap sebelum tu saya tengok sekejap. Surat 31. Okey. Kalau kita tengok secara ringkasnya dekat sini, okey, yang mana kita dapat tengok secara ringkas. Cerita ni secara ringkas. Dia kata mereka telah mengepung, seramai 12 orang telah mengepung rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga kisah yang mengatakan masa tu, okey, Ustazah ringkaskan kisahnya ya. Okey, masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah minta Saidina Ali untuk gantikan tempat tidur baginda. Lepas tu, semasa baginda nak keluar daripada rumah, masa tu mereka dah pun mula mengepung. Jadi, Allah telah memberi wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun membaca. Allah telah turunkan ayat ni, baginda sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah Yasin ayat ke-9 ni, yang mana apa yang Ustazah yang diceritakan, antara cerita daripada riwayat lain, Rasulullah telah membacakan ayat ni, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, maaf, sesasul Ustazah. Rasulullah telah mengambil pasir, Rasul telah tiup pada pasir tersebut, lalu pemuda-pemuda tadi tu telah pun tertidur ataupun termangu-mangu. Apa yang berlaku? Lepas tu, Rasulullah telah pun berjaya keluar daripada rumah tersebut tanpa tercedera. Mereka tak perasan pun Rasulullah keluar daripada rumah tersebut. Betapa hebatnya kalam-kalam Allah ni kan. Lepas tu, bila mereka dalam keadaan tersedar, mereka datang nak pergi dekat tempat tidur baginda tu. Mereka pun, salah seorang daripada mereka pun buka lah selimut baginda tu kan. Tiba-tiba mereka berasa sangat terkejut kerana bukannya Rasulullah yang ada dekat dalam selimut tersebut, tapi Saidina Ali yang sedang menggantikan tempat baginda. Bayangkan kalau contoh mereka tidak menyelak selimut tersebut, tapi mereka terus memancung ataupun mereka terus membunuh, sasa ataupun mestinya Saidina Ali akan mati, betul. Tapi dengan kuasa Allah mereka menyelak selimut tersebut. Sebelum mereka nak bunuh tu, mereka menyelak dan mereka mendapati telah digantikan Rasulullah tiada di situ, bahkan Saidina Ali yang sedang terbaring di atas tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tak jadilah nak bunuh sebab tujuan mereka adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada ayat ni, daripada surah Yasin ni juga boleh juga kita sebagai manusia biasa mengamalkan ataupun mengambil, contohlah kita dalam keadaan kita bahaya ataupun kita rasa dalam keadaan kita tidak selamat, kita boleh mengamalkan surah Yasin ayat 9 ni. Ustazah syorkan untuk murid-murid semua hafal surah Yasin ayat 9 ni. Sebab apa? Kadang-kadang Ustazah pun ada baca juga. Kadang-kadang kita berasa dalam keadaan kita takut ataupun kita berasa dalam keadaan yang tidak selamat. Kita baca doa ni supaya kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Jadi kat sini
Seramai 12 orang pemuda tadi tu tidak pun berjaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepanjang hayat kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah hanya menyebarkan dakwah, melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, terlalu banyak ancaman bunuh dan cubaan membunuh yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi, murid-murid semua, untuk tajuk kita yang ketiga, pelajaran ketiga ni, rancangan kafir Quraisy membunuh Rasulullah SAW adalah tidak berjaya. Walaupun mereka melantik 12 orang daripada kabilah-kabilah yang hebat-hebat pun, mereka tak pun berjaya membunuh Rasulullah. Sebab apa? Kekuasaan Allah tu adalah jauh lebih hebat daripada kehebatan pemuda-pemuda tadi tu. Dan ingat, siapa yang menggantikan tempat Rasulullah? Saidina Ali. Dan bahkan seramai 12 orang pemuda telah mengepung rumah baginda dan tidak berjaya untuk membunuh baginda. Okey. So, Ustazah rasa ini adalah peristiwa yang Ustazah rasa antara peristiwa yang kita perlu ingat, yang mana satu keajaiban ataupun kekuasaan Allah SWT berlaku dalam peristiwa tersebut. Dan Ustazah harap murid-murid semua dapat faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Jika ada yang tidak faham, boleh tanya pada Ustazah ataupun Ustazah Liana. Okey. Ada yang tak faham boleh tanya terus. Ustazah atau Ustazah Liana akan memberi penerangan yang lebih lagi. Okey, so untuk tugasan murid-murid daripada apa yang kita belajar hari ini, okey, murid-murid semua boleh ambil buku aktiviti, buat buku aktiviti berkenaan tajuk kita pelajaran ketiga ini, iaitu rancangan kafir Quraisy membunuh Rasulullah SAW. Selepas siap, boleh hantar ke dalam GC. Okey? So, Ustazah rasa itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.